Perdana Menteri ucap takziah ke atas pemergian Tun Daim. Bersatu cadang Tun Daim dikebumikan di Makam Pahlawan. Johari Abdul larang ahli parlimen guna perkataan kurang ajar. Ashraf Wajdi nafi tinjauan mengejut ke MRSM sebagai membuka aib mara. Azalina gesa pemberi maklumat video rasuah lapor SPRM demi keselamatan diri. Mazli Malik bidas tuduhan mansuhkan PT3 dan UPSR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan salam takziah ke atas pemergian bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin yang meninggal awal pagi tadi. Beliau menerima perkabaran tentang pemergian Daim setibanya di Lima, Peru sekaligus mengucapkan salam takziah buat keluarga Allahyarham. Katanya menerusi hantaran di laman Facebook, kerajaan mengiktiraf jasa dan sumbangan beliau kepada negara terutama semasa menjadi Menteri Keuangan. Daim meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Asunta, Taling Jaya pagi tadi sejak 2 minggu lalu. Solat jenazah dibuat selepas solat asar di Masjid Wilayah Jalan Duta dan dikebumikan di Bukit Tungku. Daim pernah berkhidmat sebagai Menteri Keuangan 2 kali di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bersatu mencadangkan jenazah Tun Daim Zainuddin diberi penghormatan negara dengan solat jenazah didirikan di Masjid Negara dan disemadikan di perkarangan Makam Pahlawan. Wan Ahmad Faisal berkata perkara tersebut sebagai menghargai sumbangan besar bekas Menteri Keuangan berkenaan kepada negara. Menerusi kenyataannya di platform X, Wan Faisal menyifatkan Allahyarham sebagai individu yang banyak menyumbang khidmat jasa kepada perjuangan agama, bangsa dan negara. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul melarang ahli parlimen menggunakan perkataan kurang ajar pada persidangan Dewan Rakyat. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira perkataan terbabit membawa maksud tidak sopan, buruk atau kasar budi pekertinya. Justru mulai saat ini beliau tidak membenarkan mana-mana ahli parlimen menggunakan perkataan kurang ajar dan mentakrifkannya sebagai tidak berparlimen. Beliau membuat petua itu bagi menjawab isu dibangkitkan Syahidan Kasim yang meminta penjelasannya mengenai peraturan ahli dewan menggunakan perkataan kurang ajar. Perkataan itu sering menjadi pertikaian dan dibangkitkan ahli parlimen semasa berucap di Dewan Rakyat sehingga cetuskan suasana panas. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki mempertahankan tindakannya yang meninjau secara mengejut di beberapa maktab rendah sains MARA MRSM. Beliau menafikan perkara itu sebagai membuka aib, sebaliknya menyatakan ia adalah di bawah tanggungjawabnya untuk memanfaat peruntukan duit rakyat secara berkesan. Beliau turut menjawab pertanyaan daripada orang awam yang menyatakan ia bukanlah skop kerjanya. Sebaliknya, pengarah yang berkaitan bertanggungjawab melakukan tinjauan mengejut tersebut. Ashraf seterusnya memberi maklum balas bahawa beliau adalah pengerusi majlis yang meluluskan segala peruntukan dasar dan polisi MARA. Dalam pada itu, beliau turut berkongsi sempat mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa khas mengenai laporan agenda transformasi menyeluruh MRSM sebelum berlepas ke Abu Dhabi. Tambahnya, peruntukan tambahan akan disalurkan terutamanya bagi menaik taraf fasiliti maktab bagi memastikan agenda transformasi MRSM benar-benar berkesan dan berimpak tinggi. Mana-mana individu yang ingin mendapatkan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 perlu membuat laporan kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab terlebih dahulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pihak berkuasa terbabit kemudian akan menentukan seseorang itu layak atau sebaliknya
untuk mendapatkan perlindungan di bawah akta itu. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan pegawainya telah berjumpa dengan seorang pemberi maklumat pada 30 Oktober lepas membabitkan kes klip video beberapa ahli Dewan Undangan Negeri yang didakwa meminta wang sebagai balasan menyokong kelulusan projek. Pemberi maklumat dalam kes itu juga dikatakan menghantar surat rasmi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meminta diberi perlindungan sebelum membuat laporan SPRM. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata beliau tidak akan memberi perlindungan kepada sesiapa yang terbabit rasuah dan menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menjalankan siasatan teliti terhadap semua kes termasuk skandal terbabit. Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik tampil bersuara ketika namanya dipetik ekoran desakan supaya ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dikembalikan. Beliau menjelaskan bahawa Datuk Dr. Razi Jidin ketika menjadi Menteri Kanan Pendidikan yang memansuhkan UPSR dan PT3, manakala Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq turut mengekalkan pemansuhan tersebut. Beliau turut menegaskan bahawa sepanjang pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan dari 2018 hingga 2020 dan beliau tidak akan pernah menghapuskan apa-apa peperiksaan awam. Walau bagaimanapun, beliau menasihatkan agar semua pihak menerima penghapusan kedua-dua peperiksaan awam bagi murid tahun 6 dan tingkatan 3 itu. Sebelum ini, Fadlina Siddiq menegaskan bahawa kerajaan pada masa ini tidak akan berpatah balik dengan mengekalkan keputusan penghapusan UPSR dan PT3 kerana tidak lagi relevan. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Merakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.